أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا وذخر لك فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita kesempatan untuk sama-sama bermuzakarah pengajian ilmu tajwid berdasarkan kitab Nurul Jamal syarah kepada matan Tuhfatul Atfal, yang mana matan Tuhfatul Atfal merupakan karangan yang unggul daripada alim allamah yang tak asing lagi, iaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Jadi alhamdulillah kita telah sampai pada muka surat 87, perbahasan atau kita sambung perbahasan tentang hukum atau mat yang dihukumkan dengan hukum jaiz. Sebelum ni kita telah berkenalan dengan mat yang dihukumkan dengan hukum wajib, iaitu mat muttasil. Manakala mat yang dihukumkan dengan hukum jaiz, kita dah mengenali mat munfasil. Kita dah beritahu lah, jaiz tu hukum, munfasil tu nama dan bentuk. Jadi selalunya dalam kitab Arab hanya disebut sebagai mat munfasil saja. Tidak, maksudnya mat jaiz ni, bila kita ke jaiz ni ada dua lagi yang dihukumkan dengan hukum jaiz, iaitu mat harik lisukun dan juga mat badal yang kita akan baca pada pertemuan kali ini. Okey, baik. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala berkata pada bait 45, wa mithlu za'in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu, dan seperti itu juga boleh mat dan qasar, iaitu hukum jaiz lah. Seperti itu juga hukum jaiz jika mat itu huruf mat alif waw ya dengan baris masing-masing bertemu sukun yang arid, yang ini sukun yang mendatang. Maknanya maknanya asalnya berbaris kemudian disukunkan kerana waqaf. Itu dipanggil sukun arid lah. Sukun arid adalah sukun yang mendatang. Mendatang kerana waqaf lah. Waqfan, tu dah beritahu lepas tu. Arada sukunu waqfan, iaitu sukun yang arid yang mendatang ketika waqaf. Waktu waqaf kita akan matikan huruf yang berbaris terakhir. Ta'lamun, ta'lamuna akan jadi ta'lamun. Jadi huruf mat bertemu dengan sukun yang mana asalnya baris tapi disukunkan. Nasta'inu, nasta'in. Okey, baik. Mat arid disukun. Jadi ini yang kedua, sebab tu dia mudah pasal mat yang huruf mat yang kedua yang dihukumkan dengan hukum jaiz. Yang ini apabila huruf mat bertemu selepasnya sukun arid yang mendatang ketika waqaf, yang ini sukun yang berada di akhir kalimah dan sebelumnya huruf mat. Cara nak kenal mat arid disukun ni senang. Kita tengok kalimah tu. Huruf kedua akhir adalah huruf mat, baru jadi mat arid disukun. Kadang-kadang orang keliru juga. Dia tengok maqabir, dia kata ini mat arid disukun ke al maqabir ni, macam dia nampak ada huruf mat. Dia kata dibaca panjang al maqabir, dia dah rasa macam mat arid disukun. Boleh 2 4 6 tak, pasal yang kedua akhir di sini adalah huruf ba. Huruf ba bukan huruf mat, jadi tak jadilah mat arid disukun. Dia kedua akhir tu kita kena tengok dulu. Wadduha lagi lah, bukan mat arid disukun, pasal dia huruf mat tu dia yang terakhir. Dia kena kedua akhir. Ini pun sama, orang keliru juga. Nasira, pasal dia nampak macam ra yang lah tu ra, yang kedua akhir adalah huruf ya, jadi dia nampak macam ini pun macam mat arid disukun. Tak, kerana alif ni dikira seolah-olah macam ya ni bukan, tak menjadikan dia sebagai mat, pasal ra tak mati. Pasal yang betulnya sebenarnya ra ni tak mati ketika waqaf. Ra ni dibariskan dengan baris fathah, nasira, jadi ra tak mati, jadi tak bertemu lah arid lis sukun tu, tak bertemu.
nama pun sukun mendatang ketika waqaf, maknanya tak mai pun sukun. Mana ada sukun, tak jadi sukun pun, sukun ra di sini, ra tu jadi fathah, jadi baris atas ketika waqaf dengan mak iwad. Kadar ma'arid di sukun iaitu 1 alif atau 2 atau 3, iaitu 2, 4, 6. Contohnya ada dalam semua mat, sama ada huruf mat alif, waw atau ya. Ta'lamun, wan nas, nasta'in. Itu sedia maklum. Habis. Jadi itu ma'arid di sukun. Sebab apa ma'arid di sukun juga dihukumkan dengan hukum harus? Sebab boleh baca 2, boleh baca lebih pada 2 boleh. Sebelum ni kita sedia maklum lah bahawa yang dikatakan dengan hukum jaiz tu boleh baca pendek 2 harakat dan boleh baca lebih daripada 2 harakat. Okay, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya mulhaq ma'arid li sukun. Kita nak tengok mulhaq ma'arid li sukun. Sama macam sebelum ni mulhaq munfasil kan. Mulhaq munfasil iaitu hukum dia sama. Tapi bentuk dia beza sikit. Bentuk dia beza. Tapi hukum sama. Dan bacaan pun kena selari. Hak ni pun lebih kurang gitu. Hak ni bacaan kena selari, tapi dia ada tahrirat dah. Ada tahrirat dah. Kalau kita tak baca selari pun tak apa. Kalau kita tak baca selari, tapi dengan syarat lin arid li sukun sentiasa sama atau rendah daripada mat arid li sukun. Okey, baik. Tak apa, kita kenal dulu. Apa diakah mat yang dihukumkan atau termasuk di bawah kategori mulhaq mat arid li sukun, iaitu lin arid li sukun. Dan setengah-setengah kitab menyatakan maklin maklin. Tapi saya tak cenderung mengatakan maklin kerana mat satu benda lain dan lin pula satu benda lain. Jadi kita panggil lin arid li sukun senang. Pasal mat waw sebelum dia bagi dhammah kan, waw mati sebelum dhammah. Manakala lin pula waw mati sebelum fathah. Jadi berbezalah. Takkan kita nak panggil mat sedangkan dia tu lin. Takkan mat kita kata maklin, gabung antara mat dengan lin. Jadi orang keliru, mat kan lin. Pasal lin bentuk dia kot lain, mat bentuk dia lain. Mat waw mati sebelum dhammah, manakala lin pula waw mati sebelum fathah. Jadi saya rasa tak sesuai kita panggil dengan nama maklin. Sebaliknya adalah yang lebih tepat kita panggil lin arid li sukun, seperti mana mat kita panggil mat arid li sukun. Mat arid li sukun kerana waw mati sebelum dhammah, lepas tu kita waqaf. Alif tak salah, alif memang mana ada alif sebelum fathah sentiasa, mana ada alif mati sebelum dhammah atau sebelum kasrah, mana ada. Tak pernah ada. Ya mati sebelum kasrah, jadi mat. Manakala ya mati sebelum fathah dan waw mati sebelum fathah, ini adalah lin. Betul bertemu dengan sukun ketika waqaf, maka jadi lin arid li sukun. Lin arid li sukun. Jadi lin arid li sukun sama macam arid li sukun, boleh baca 2, 4 dan 6. Lepas tu kita perlu menyamakan kadar. Ini perhatian, tadi kita beritahu perlu menyamakan kadar mat pada semua mat arid li sukun. Awal ni nak beritahu kata mat arid li sukun kena selari. Kalau mula-mula kita waqaf dengan 2 harakat pada mat arid li sukun, maka tempat waqaf yang kedua atau pada ayat yang kedua pun kita waqaf dengan mat arid li sukun 2 harakat. Jadi tak boleh kita celaru ada antara kadar mat arid li sukun pada tempat waqaf yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kena selari. Jangan kira napah panjang ya kita baca panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Pasal dah napah kita panjang, ayat pendek. Mai ke ayat panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni pendek pula. Pasal apa? Napah habis. Itu berlaku satu kesalahan, dipanggil kesalahan kerana tidak mengikut tertib yang telah ditetapkan. Mesti kalau 2, 4, 6 sampai habis bacaan kita untuk mat arid li sukun. Manakala kalau mat arid li sukun bertemu dengan lin arid li sukun, boleh kita samakan, sama ada kita samakan atau kita lebihkan mat arid li sukun berbanding lin. Contohnya mat arid li sukun kita baca kita baca 6, maka lin arid li sukun boleh baca 6, boleh baca 4, boleh baca 2. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tu mat arid li sukun kan. Ni ila fi Quraisy. Boleh. Tak ada masalah. Pasal lin arid li sukun, sama ada kita nak samakan dia sama macam mat arid li sukun atau kita nak kurangkan sikit daripada mat arid li sukun, boleh.
Kalau kita baca mak arid disukun 2, lin arid disukun 2 lah, tak boleh lah, pasal dia tak ada yang kurang pada 2 lah. Melainkan ada qaul yang ni yang agak janggal, dan orang kata gharib mengatakan lin arid disukun boleh dibaca dengan kadar 1 harakat. Maknanya ada qaul yang mengatakan bahawa lin arid disukun ni kadar dia ialah 1, 2, 4, 6. Tapi jarang dipakai lah. Yang dipakai hanya lin arid disukun 2, 4, 6 juga, seperti mana mat arid disukun. Okey, baik. Tak ada tulis lah kat sini. Itu hanya orang kata tambahan-tambahan. Okey, baik. Seterusnya kita sambung kepada pembahasan atau bait yang seterusnya, bait 46. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala berkata, au qaddimal hamzu 'ala al-maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Cerita mak badal. Mak badal pun kategori mak yang dihukumkan dengan hukum jaiz. Mak yang dihukumkan dengan hukum jaiz. Atau didahulukan hamzah atas huruf mat, dan ini namanya mak badal. Contohnya amanu dan imanan ambillah. Jadi mak badal, macam mana keadaan mak badal? Hamzah sebelum daripada huruf mat. Kita tengok contoh ni. Hamzah duduk sebelum waw. Jadi mak badal lah. Kalau hamzah selepas waw, jadi mak wajib dalam satu kalimah. Mak badal hamzah sebelum waw. Selalunya dalam satu kalimah. Amanu alif sebelum dia ada hamzah, ya sebelum dia ada hamzah. Tak kira lah hamzah tu ada rumah ke tak ada rumah. Ni hamzah tak ada rumah, ni hamzah ni ada rumah, ada alif, maka dikira sebagai inilah orang kata ciri-ciri atau bentuk mat badal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca sikit ni syarahan dia apa? Mat badal yakni apabila hamzah mendahului huruf mat, hamzah sebelum pada huruf mat. Maknanya dia akas daripada mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil hamzah selepas. Kalau mat badal hamzah sebelum. Akas. Ja'a mat wajib muttasil. Atau kita pergi mat muttasil saja tak apa. Pasal wajib tu hukum. Wajib tu hukum. Muttasil tu bentuk dan nama. Manakala mat badal hamzah sebelum amanu. Badal pada lughah maknanya ganti, dinamakan badal kerana asal kalimah ada 2 hamzah. Sebab tu dinamakan mat badal tu, kerana dia digantikan daripada 2 hamzah. Hamzah yang kedua tu ganti jadi huruf mat. Yang pertama baris dan yang kedua sukun. Contohnya Adam asalnya Aqdam. Ni dia nak kena mengaji lughah Arabiah sikit lah. Kena mengaji lughah sikit mana asalnya mana atau wazan af'ala. Af'ala ni mana? Mana ni af'ala, macam fa'ala, amana, amana, kan? Amana af'ala. Jadi ni af'ala ni atau wazan af'ala. Tapi mana ni orang tak sebutlah mana, pasal siqal berat. Kemudian digantikan hamzah yang mati asalnya mana menjadi huruf mat, maka jadilah Adam amana. Gitu. Jadi hamzah yang mati ini digantikan menjadi huruf mat. Ganti. Jangan kata dibuang. Pasal alif ni alif rumah, dia bukan alif asal. Alif ni resam kita tulis Kita tulis ada alif, tapi dia bukan bila kita buang hamzah dia jadi mat. Tak. Kalau kita buang hamzah ni, alif ni pun hilang sekali. Dia akan jadi gitu. Kalau kita buang hamzah, maka kita akan buang alif sekali. Dia kata buang dulu pasal dia rumah. Maknanya seolah-olah macam ni tuan rumah macam rumah. Bila kita tuan rumah tak ada, maka rumah tu dianggap macam tak ada pemilik. Tak ada pemilik. Jadi kita tak anggap kata jadi rumah tu pun ada hak juga, seperti mana hak orang hak orang ramai. Dah rumah tak ada hak. Maknanya rumah tu tak berpenghuni lah bila tak ada penghuni. Bila tak ada hamzah, maka rumah tu tak berbunyi. Yang manakala hamzah ni saja, alif ni kita panggil alif, dia tu kira alif dah lah, dia bukan hamzah. Dia salah satu huruf. Manakala alif rumah ni dia bukan huruf. Dia bukan huruf, dia hanya rumah saja. Okey, baiklah. Jadi kita panggil badal lah. Kaedah ni daripada mana jadi mana badal, ganti. Bukannya hazaf.
begitu juga Adam, Adam. Okey, baik. Sebab apa? Sebab apa di sini Allahumma salli ala Muhammad, mak badal dihukumkan sebagai jaiz, kerana kalau nak ikut riwayat kita saja, Hafs an Asim, mak badal baca 2 rakaat lah. Kita tengok balik takrif hukum jaiz tu. Hukum jaiz tu boleh baca 2 dan boleh baca lebih, kan? Takrif jaiz tu boleh baca 2 rakaat, boleh baca lebih daripada 2 rakaat. Kok mana pula kita duk baca mak badal 2 lah, tak pernah baca mak badal 4 atau 6. Tetapi pengarang mengambil perhatian dari sudut bukan Hafs an Asim saja, bahkan dari sudut qiraat keseluruhan. Daripada sudut qiraat keseluruhan, mak badal ni dikira sebagai mak yang boleh dibaca panjang juga menurut riwayat dan qiraat yang lain. Kita tengok ni khilaf qurra yang 10 pada kadar mak badal. Kadarnya ni mak badal, iaitu riwayat Warsh an Nafi' daripada Tariq Azraq membaca mak badal dengan kadar 2 atau 4 atau 6. Macam Ma'rif Sukun, dia baca macam Ma'rif Sukun. Baca macam Ma'rif Sukun. Jadi amanu dia boleh ya. Ya ayyuhalladzina amanu amanu 2 4 6 boleh baca. Boleh baca 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Manakala daripada jumhur, lain daripada Warsh, semuanya membaca dengan kadar 2 rakaat saja. Maknanya dia jaiz menurut qiraat 10 lah, menurut qiraat 10 atau menurut qiraat 7. Bukan menurut Hafs saja. Kalau menurut Hafs saja, mak badal ni dikira sebagai mulhaq mat asli. Kita telah lalu dah sebelum ni, kita beritahu kata mulhaq mat asli ada 4, di antaranya mak badal. Ikut skop lah, maknanya kita nak tengok tu dari sudut ikut skop. Kita kata mak badal ni skop qiraat, mak badal ni hukum dia jaiz. Kalau skop Hafs an Asim saja, mak badal ni hukum dia adalah mulhaq mat asli. Okey, baik. Contoh mak badal wa utu, ni hamzah sebelum waw, hamzah sebelum alif dan hamzah sebelum ya. Hafs baca 2 rakaat, manakala Warsh baca 2 4 6. Mulhaq mak badal, apa pula mulhaq mak badal? Sama macam mak badal juga, tapi dia bukan asal daripada ganti yang macam tadi kita beritahu tu, daripada a mana jadi a mana, tak, bukan. Mulhaq mak badal ni ialah syibih badal, iaitu kalimah yang menyerupai mak badal pada bentuk, tetapi huruf matnya bukan huruf asal, bukannya ganti. Huruf matnya adalah huruf asal dan bukannya ganti. Huruf contohnya ru'usikum atau ru'usakum. Waw ni memang asal waw, dia bukan asalnya hamzah kemudian diibadalkan menjadi waw, tak, bukan asal hamzah, memang asal waw dah. Ra'sun ru'us, jamak kepada ra'sun adalah ru'us, memang asal dengan waw, cuma bentuk dia tu macam mak badal. Bentuk dia ialah hamzah sebelum daripada huruf mat, hamzah sebelum pada waw. Jadi dipanggil sebagai syibih badal. Dan hukum dia pun sama macam mak badal. Kalau Hafs akan baca 2 rakaat, dan jumhur, Hafs termasuk jumhur lah, jumhur kebanyakan daripada qura' akan baca dengan 2 rakaat saja pada mak badal. Manakala riwayat Warsh daripada Tariq Azraq akan baca dengan 2 4 dan 6, boleh pilih. Ru'usakum pasal dia syibih badal, walaupun dia asal dia bukan asal hamzah dibadalkan menjadi huruf waw. Begitu juga khati'atikum. Ni khati ni tak apa lah, khati ni mat bah. Ni mat muttasil ni, mat wajib muttasil, pasal hamzah selepas pada ya. Nampak? Hamzah selepas pada ya mat. Lepas tu hamzah sebelum alif. Jadi mat badal. Jadi ada 2 hukum sini. Kita jangan celeru pula. Kita nampak macam dah ada 2. Khati'ah, yang kita panjang ni mat wajib muttasil. Pada ya ni mak wajib muttasil, manakala alif pula mak badal. Khati'atikum. Jadi ni mak badal. Jadi atikum ni alif pada mak badal ni, alif kecil ni
adakah dia tu asal hamzah? Tak, dia memang asal alif lah. Dia kata sebab tu lah huruf matnya adalah huruf asli atau huruf asal, bukannya ganti daripada hamzah. Isra'il, ni ya Isra ni mat wajib muttasil, manakala il pula mat badal. Di sini mat badal lah. Ya sebelum dia ada hamzah. Mat badal ni kadang-kadang ramai orang celaru sikit. Ramai orang tak apa nak dapat nak tangkap sikit. Mat badal tu mungkin dia tengok tu dia nampak mat wajib muttasil lah sini. Mat badal dia tak perasan, kata ada mat badal kat sini. Dia baca betul, tapi bila suruh mai teka dia tak dapat detect. Orang suruh cari mat badal, dia cari mana tak jumpa ustaz. Tak jumpa, rupanya Allah, orang sungguh juga dah hamzah sebelum dia ya mat badal. Okey, baik. Dan seterusnya hukum yang ketiga, hukum lazim. Hukum lazim. Berkata An-Nazim rahimahullah taala, waladhimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Setakat itu saja pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini menjadi manfaat kepada kita dan disampaikan kepada orang lain. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.